Episod dia dipanggil sebagai apa? Lebih daripada 70 episod. Dia drama bersiri. Yang ini pun drama bersiri juga. Jangan risau salah. Betul. Ya. Kalau cerita yang awak tengok dia 71 episod dan ke atas yang sampai 100 episod lah, sampai tak tahulah macam tak mampu habis lagi ke pelakon ni. Indonesia, India paling banyak. Lepas tu kita pun tengah buat juga sekarang. So kan kita yang sekali cakap TV Mona Lisa lah, Angkara Cinta pun saya buat. So benda-benda macam tu semua tu adalah telenovela lah dalam bahasa mudah ni. Okay. Lepas tu kita ada juga cerita setengah jam. So jumlah durasi ni berbeza mengikut stesen TV. Sebab tu saya ada anggaran tu. Sebab ada stesen TV yang contoh kita buat untuk telemovie hari raya, dia kata boleh tak boleh 82 minit sebab dia dah masuk iklan raya yang lain. So kita akan kurangkan sikit lah. So kiraan standard untuk PG Nation, saya rasa dari lecture korang pun dah boleh cakap pun satu page bersamaan dengan 1 minit. Okay, itu memang standard. Dua negara ke, Malaysia ke, Korea ke, semua pakai benda yang sama juga. Dari segi format, mungkin akan ada yang menggunakan certain software. Korang tulis pakai software? Dah record dah. Sometimes. Nanti dulu. Okey. Itu sahaja. Creable. Okay. Dia ada macam-macam. Kalau zaman saya belajar dulu Final Draft, tapi Final Draft dah wujud ke sekarang. Tapi sebab saya dah lama tak perform, maksud saya dah lama tak menggunakan software. Dah solat tu? Kat belakang. Tapi saya kat sini, apa namanya, tapi saya tak menulis pakai format Final Draft tu dah. Saya menulis pakai Microsoft Word. Mungkin yang korang tengok semua pakai Microsoft Word. Tapi kan Microsoft Word kan korang boleh settingkan dekat atas tu format untuk nak left ke, nak right ke, apa ke semua kan. So korang setting nak kat situ. So bila korang nak buat action, korang klik action, dia pergilah terus ke ni untuk buat parameter. Dan nak pergi ke pandai, dia akan terus di center. So dia sangat mudah juga. Proses dia lebih sama je. Kenapa saya memilih pakai Microsoft Word? Senang untuk urusan pekerjaan. Okay, bila kita nak hantar kat producer, nak bagi kat pelakon, apa semua tu senang proses tu. Contoh bila saya bagi kat producer kata dia nak ulang sikit, ataupun director nak ubah sikit, dia boleh buka dan dia boleh betulkan. Kalau kita pakai self text lah, writing word lah, apa semua tu, dia tak betul bila tu. Susah untuk dia. Okay. So next, font yang bila saya pakai untuk tu sama je. To new 12 size dia, spacing dia one line single spacing. Jangan pula buat spacing sampai 2 spacing, double spacing buat script. So macam mana awak nak kirakan satu page 1 minit? Okay. So next, okay, ni tricky sikit. Saya nak nombor satu terangkan apa, nombor 2 Mac, nombor 3 awak, nombor 4 awak, nombor 5 nombor 6 nombor 7 Izan nombor 8. Terang scene heading tu apa? Apa dia? Tajuk? Salah. Siapa boleh tolong dia? Siapa boleh tolong dia? Scene heading tu apa? Masa dan tempat. Okey. Yang kalau buka skrip tu, awak tengok nombor 1 kan? Yang saya boldkan tu, itu scene heading. Okey.
Jadi kita pergi cerita dari sini itu ada apa action. Wakil daripada Sarawak. Action ni dah selepas scene heading yang kita macam punya action. Misal contoh bangun tidur, lepas tu dia macam pergi bilik mandi, Dalam bahasa mudah dia, awak translatekan je kepada bahasa Melayu, aksi. Settle je dia bawa. Okey, nombor 3, Matt. Character names. Jadi yang akan bercakap sesuatu dialog. Okey, betul. Nombor 4, dialog. Ya. Dialog tu macam apa yang akan cakap dan keluarkan watak. Dialog tu macam apa? Dialog tu watak. Betul dah jawapan dia. Tak payahlah saya. Okey, apa namanya nombor practical? Okey, dia berada kat mana? Tak. Awak nak letak practical kat mana? Masa bila menggunakan practical tu? Ketika nak memberitahu emosi pelakon untuk kita dialog. Tapi kedudukannya mana boleh dapat dialog? Tak boleh. Dia dah ada dialog macam mana? Contohlah awak kata dia kena marah kan. Kau ni tak guna ke? Kau marah. Dah aku ni tak marah ni. Sendiri sebelum. Kan ada nama. Bawah nama kata apa? Cuba awak cari yang ada tu. Yang terkini tu. Itu. Yang continue tu bukan practical. Yang continue tu dengan practical adalah di bawah nama. Jangan saya pergi juga. Practical ada di bawah nama pelakon tu, watak tu. Yang di sebelah nama watak tu yang saya tulis continue tu bermaksud dialog dia tadi kat atas saja, sambung lagi kat bawah. Itu continue maksudnya. Okey. Lepas tu apa nama extension. Siapa? Ni. Sambungan apa? Sambungan dialog. Tak betul. Mac apa Mac? Sambungan skrip. Sambungan? Skrip. Bukan. Bukan. Checklist sheet. 26. Dia ada je dekat dalam skrip korang tu. Bukan. Okay, tak apa, kita skip je dulu yang tu. Kita pergi kepada transition. Siapa transition? Oh. Okey, betul. Tepat sekali jawapan dia tu. Okey, wakil daripada student senior kita. Shot tu instruction kamera maksudnya angle kamera. Macam ni. Belajar kat sini ke sana? Okay, so shot tu itulah. Okay, kita go one by one Scene heading. Scene heading, jangan lupa nombor scene. Siapa yang buat skrip tak ada nombor scene, jangan panggil penulis. Kenapa penting nombor scene? Untuk kita sendiri count, kita dah ada berapa scene. Untuk AD buat jadual. Untuk masa syuting dia nak panggil. Hari ni kita nak shoot scene berapa. Okey, tu pentingnya nombor scene. Selepas nombor 1 contohlah, kita set 1 titik. Selepas tu ada INP ataupun EXT. INP EXT tu bahasa panjang dia apa? Siapa yang bijak tu? Apa dia? Bermaksud dalam dua. Exterior. Double job.
Accelerator dalam, accelerator luar. So maksudnya kita nak identify tu macam mana? Macam mana kita nak identify dia berada di dalam ataupun berada di luar? Tak, maksud saya, okay, contoh kita kat sini, kita dalam bangunan, kita interior. Kalau kita dekat kaki 5 luar tu, kenapa exterior? Kat luar tu tak ada bumbung ke? Tak, kat kaki 5 tu je. Tapi di kawasan yang terbuka. Dia masih selagi dia ada bumbung, dia masih lagi ada interior. Kalau dia betul-betul, soalan yang sama juga saya dapat. Kalau dalam kereta, tracking kereta, betul, interior juga. Sebab kenapa kita kata benda itu interior? Sebab tim teknikal dia akan tahu, okey, aku nak shoot ni dalam kereta. So equipment apa yang aku kena bawa? Sampai level tu tahu. Masuk-masuk ni bukan masuk-masuk untuk kita shot sendiri je. Masuk ni diorang pun belajar juga. Budak filem pun belajar juga untuk apa-apa. AD, director tahu. Okay, hari ni kita shoot semua indoor. Esok kita shoot semua outdoor. So dia boleh susun benda tu. So maksudnya dalam office ni memang dah selesai interior. Kalau kau tulis exterior lagi, ini ketum. Ya, untuk teknik kamera dia. Bukan teknik kamera, location. Teknik kamera yang shot tadi tu. Okay. So dekat luar tu, walaupun dia korang merasakan kan dekat luar, mana ada bangunan? Dia bukan bangunan ke? So dia still lagi interior. Kalau dia dekat kaki 5 bawah tu, luar ke bawah tu kan, tu exterior. Okay. So lepas tu, kalau dalam kereta pun sama interior. Kalau motor, exterior lah. Pakai helmet tu bukan kan? Okay. So kita letakkan kat mana kita nak shooting tu. Okay. Dia benda ni adalah mudah. Macam mana kata? Mungkin korang akan jumpa macam-macam format. Maksudnya macam saya ni tiba-tiba awak jumpa orang tamu slash rumah Nabila. Mungkin bila awak baca skrip orang lain, dia tulis rumah Nabila je. Mungkin awak baca skrip orang lain, dia tulis rumah tamu je. Tapi saya lebih suka macam ni, konsep saya senang kerja orang, awak akan doa kebaikan untuk saya. Saya selalu fikir benda tu. So bila saya kata ruang tamu rumah Nabila, assistant director yang nak buat jadual tu, dia tahu okay, rumah Nabila ada ruang tamu, ruang dapur, toilet, bilik, bla 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 bla. Kalau saya yang tulis ruang tamu, walaupun kat bawah ni saya tulis Nabila berjalan, bla 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 bla, orang tahu lah ruang tamu rumah Nabila, tapi nak kena cari pula. Dalam cerita tu pula korang ada 40 rumah. Kerja hero ni berpindah-pindah pula. Oh my god, ni pula ni. So tak tahu, dia balik kampung ke apa ke tak tahu. That's why saya punya konsep is letak je location nak shooting tu kat mana, apa nama rumah tu. Kalau dia punya format nak tulis tu tak kisahlah kan. Contoh macam kalau saya buat rumah Nabila dalam kurungan ruang tamu ada manusia. Sebolehnya macam ni sebab kita mention apa location ni. Azad kita nak shoot ruang tamu. So kita mention ruang tamu dulu. Baru kita bantu dia. Okay. Lepas tu siang ni kadang-kadang korang jumpa je day night lah apa semua. Tapi saya lebih suka menggunakan siang dan juga malam. Sebab dah sikit rumah Senayu kenapa nak bercampur ni je lah serius. Sikit pun tak boleh ke? Okay? Pagi tu jangan. Siang dan juga malam. Lepas tu contohlah, kalau awak tengok dekat dalam skrip tu kadang-kadang saya akan tulis siang sama, malam sama. Kenapa saya tulis macam tu? Betul. Dan again kita membantu the whole team kita walaupun kita tak berjumpa. Contoh, saya tak jumpa dengan budak wardrobe, tapi saya dah bantu dia sebenarnya. Bila location ni kat ruang tamu rumah Nabila, location kedua hari yang sama dekat office. Dia bukannya shoot kat sini, lepas tu esok ke apa, shoot kat sini sekarang, kejap lagi kita pergi shoot kat sana. Faham tak? Dia akan shoot tu entah-entahlah sedih yang itu sedih. So dia dah lupa dah baju putih kau yang mana. Datang sini baju merah, turun bawah baju biru, naik atas baju oranye. Tak ke kelakar, hari yang sama betul. So kita membantu
the whole team kita secara tak sengaja ke tak langsung ke macam tu. So dia tu tahu, okay, nak jaga konti macam mana. Tahu tak konti apa? Okay. So sama semua. Dan juga ada garisan lah kat sini. Nak bold ke tak nak bold ke, it depends kat korang. Saya suka bold sebab saya nampak cantik. Itu je alasan saya. Okay. So next kita pergi kepada action. Action adalah arahan kepada pelakon untuk berlakon, bukan mengarah kamera untuk bergerak, ya. So jangan terbalik. Kejap ni korang kata kamera daripada sana ke sini lari ni. Dik nak jadi cameraman ke dari director dik? Jadi macam tu lah. So arahan kepada pelakon pun jangan buat cerpen pula dari situ. Simplify ayat korang. Again saya kata satu page 1 minit. If kita dah tulis description tu, action ni dah panjang, macam mana kita nak achieve 1 minit tu? Calculation tu kena bijak sikit kat situ. Okay, so tulis seringkas yang boleh, sepadat yang boleh. Saya punya konsep is saya jarang menggunakan imbuhan. Sebab imbuhan akan membanyakan dialog, akan membanyakan ayat. Dan juga saya punya pandangan ni, kalau saya letak imbuhan, saya menyuruh dia. Tapi skrip saya adalah saya nak dia berlakon. Maksudnya saya tak boleh kata sambil tersenyum. Tapi bila kita tulis ni pasti sedap dia sambil tersenyum lah. Tapi cuba untuk kurangkan imbuhan. Imbuhan adalah kita menyuruh dia buat. Biar dia baca, dia tahu ini, aku kena buat ini. Bukannya kau suruh aku buat tu, kau dah suruh air mata keluar daripada sebelah kanan dulu, kau buatlah dulu air mata sebelah kanan. Jangan suruh sampai level macam tu. So clear action simple je. Next, character name pun simple. Kat tengah-tengah sebelum dialog. So character name yang paling perlu ditekankan adalah synchronize the whole story. Faham? Maksudnya ketika awak buat action, kalau panggil nama dia Nabila, waktu karakter name pun Nabila lah. Janganlah waktu karakter name Bella pula tiba-tiba kat sini urban kat nak kampung. Pening, kau ni Nabila ke Bella ke, orang pun tak tahu 2 watak ke 3 watak ke macam mana. Synchronize semua. Dan juga kena capital. Ni belajar kan? Kau belajar tak ni kat kelas? So kita refresh je. Lepas tu boleh kita masuk dialog. Next, dialog. So dialog center dekat bawah tu, jangan tulis dialog macam baca novel, walaupun kita buat adaptation. Tulis dialog macam kita bercakap seharian. Dialog juga sangat penting untuk membezakan pelakon A dan juga pelakon B. Macam mana nak membezakan pelakon A dan pelakon B? Contoh, pelakon A adalah mak, pelakon B pun adalah mak. Mungkin mak pelakon A jenis yang panggil anak dia sebut nama. Nama apa? Zulaikha. So panggil Ika. Ika, aku tolong mak pergi ambil daun pandan kat belakang rumah kejap. Ika ni. Tapi Ika dan juga kau. Bila saya jadi mak pula dengan Izzah, kamu ni tak kerti ke pergi kerja, asyik duduk kat rumah membungkam je. Kamu. Itu membezakan dua mak punya karakter. Dan kat situ juga kita tahu mak A ke mak B yang tergenis. So kat situ dah orang kata karakter yang kita boleh tunjukkan. Kalau semua watak cakap sama je, Iru cakap sama, Iru cakap sama, mak cakap sama, bapak cakap sama, pakcik kedai cakap sama, kat mana dia punya layer of character tu? Kata dia ada PhD, tapi cara cakap macam saya. Maksudnya macam kan tadi saya cakap mampus, PhD dia jarang lah gunakan perkataan macam tu. So maksudnya tiba-tiba orang kata dia adalah seorang cikgu sekolah tadika, tapi perkataan yang digunakan rempit gila nak mampus. Itu penting dialog. Dialog memang sangat penting. Kalau orang baca skrip tak sedap sebab dialog. Orang boleh reject skrip kita sebab dialog juga. Sebab bila dia baca tak ada feel, tak faham apa ni, watak apa sebenarnya ni. So pelakon buat kat view kita. Okay. Next adalah peran kita. Yang tadi dia jawab tak dia jawab semua ni? Boleh kan? Yang satu lagi tu boleh kan?
Okay, parenthetical di bawah nama karakter sebelum dialog. Okay, parenthetical yang macam Mac jawab tadi. Bukan Mac, Ika jawab. Macam Ika cakap tadi tu, maksudnya dia adalah arahan kepada pelakon. Maksudnya dia nak cakap tu intonation dia macam mana. Aku nak kena maki ke, jerkah ke, marah ke, semua different. Kena betul-betul letak benda tu. Okay. So kalau macam ni dia kena lembut. So kita tulis sebelum dialog sebab dia baca dulu. Tak boleh dia baca dialog tiba-tiba awal lembut. Okay. Kalau yang jenis yang letak parenthetical between dua dialog tu, maksudnya Boleh juga, dia boleh. sama. Boleh. Kalau saya tak tahu kat skrip tangan awak tu ada ke tak ada, tapi buat benda tu boleh. Contohlah macam dialog tu panjang, lepas tu tiba-tiba awak jumpa pause, dia boleh. Okay. Dan juga dia boleh juga contoh macam sini lembut, ubah marah, dia boleh juga. Tapi andai kata dialog tu panjang, pecahkan. Macam mana nak pecahkan? Tahu apa maksud pecahkan tu? Tahu tak? Dua dialog tu apa yang boleh continue? Dia boleh continue tu, maksudnya kita ada satu lagi action kat bawah ni. Contohlah kita dah kata Nabila berdepan dengan Izzah. Dia cuba untuk bercakap dengan dulu. So dialog dia kerja kau macam mana okey. Lepas tu tiba-tiba Izzah berhenti. Masih hempas je, tak ada dialog pun. Dia hempas dia, lepas tu saya nak marah. So kan dah ada action kat bawah tu. So sambung dengan dialog tu dengan nama saya Nabila marah. Kau ni kenapa aku cakap dialog? Kenapa kau nak macam ni? Okay, clear. Okay, lepas ni saya jadi wakil. Okay, next. Yang belakang tu faham ke? Faham eh? Okay, yang tak boleh jawab tadi tu. Ada siapa-siapa yang boleh terangkan kat saya pula? Ada jawapan kat sini. Tapi tak apa tengok penerangan korang macam ni. Cuba cerita dekat saya dengan kawan-kawan. Siapa boleh? Kita nak imam lah, imam ni, imam. Essential tu apa imam? Teknik dialog yang hanya didengar penonton je. Apa dia? Teknik dialog yang didengar oleh penonton saja. Didengar oleh penonton sahaja. Kalau OS tu? OS. Korang tak nampak sangat kat sini? Tak. Nasib lah. Cahaya keluar tu. Apa namanya? Off screen. Off screen. OS adalah off screen. So, kalau VO, betul lah jawapan awak kata pelakon, penonton saja yang dengar. VO tu apa? Voice over. Voice? Over. Voice over. Nanti jawapan yang mati. OS tu adalah off screen. Off screen tu apa? Off screen tu apa yang saya buat tadi? Korang dengar dialog saya tapi korang tak nampak saya tu tak? Itulah. Sama ada saya keluar daripada frame tu, kalau saya masuk frame tu, itu adalah OS. Tapi benda tu jarang digunakan lah. Tapi itu kalau korang nak pakai, it depends kat korang. Kalau dia punya macam OS tu tapi tunjukkan scene lain, tu dia kira OS juga. Bagus. Terangkan lagi sikit lagi. Macam tak ada dialog, ada satu dialog yang kita boleh dengar, tapi scene tu tak tunjukkan dia, orang yang bercakap tu, dia tunjukkan scene lain. Maybe scenery gambar mountain ke apa ke, tapi kita boleh dengar apa dialog tu. Itu masuk. Maksudnya OS ni memang OS ni contohlah, kamera dekat sini, tunjuk korang semua. Lepas tu saya datang, hai korang, TV tak nampak saya lagi. Bila saya masuk, ada tak dia OS tu? Korang gambar. So sama ada saya masuk ataupun saya keluar, ketika itulah letak OS. Maksudnya kita nak bagi tahu dekat luhur, tinggal dekat director juga.
kita kalau boleh nak dialog ni, ketika pelakon tu bercakap, dia keluar dari rumah. Okay, mak bye, Assalamualaikum. Dengar je. Tapi nak tak payah nak tunjuk kau keluar dari rumah untuk apa, berbagi masa je. Baik tunjuk mak dia, tak mak dia sedih ke apa kan. So, jual yang itu. Okay. Kedudukan ni kat sebelah nama jangan buka kedudukan dia dekat mana-mana. Dan juga jangan diterangkan kat dalam action juga. Okay, next. Apa apa. Transition. Transition ada banyak transition sebenarnya. Istilah-istilah dia. Cut to, dissolve to, intercut, fade out, fade in lah, fade to black lah, fade to apa-apa lah semua. Tapi tak payah guna semua. Okay. Kita guna cut to dan juga intercut. Fade out pun saya gunakan kalau korang pegang skrip drama sendiri dekat hujung episod tu. So kat hujung episod tu baru saya pakai fade out. Daripada scene 1 sampai habis tak ni. Okay. Dekat 1 sampai kat sini lah. Daripada 1 sampai ke hujung tu, korang akan jumpa cut tu intercut. Okay. 1 tak sampai dapat lagi. Dah dapat dah. Buku diam. Dia ada orang 50. Mek ke? Mek tak jawab. Mek tak perform. So ni tak tahu ni ada 20 dengan 10. Saya tak tahu. Kita tak bisa main sini. Oh, ditekan. Intercut tu kita guna masa bila? Sini yang macam mana? Kita tukar daripada satu scene ke satu scene yang lain, tapi dia ada kesinambungan antara dua scene. Okey, betul. Ada yang lain yang nak explain? Sebelah ni, sebelah 100 mengikut 1. Sebelah 1 Cuba terangkan apa yang awak faham. Nanti awak yang nak tulis bukan saya. Masa ni nak tulis intercut ni. Sebab intercut ni ramai yang tak faham tau. Dan intercut boleh menghuru-harakan cerita kalau kita salah guna. Sebab intercut ada banyak pilihan untuk kita menggunakan intercut. Kita tak ni. Flashback is flashback. Perform. Mac, CGPA berapa Mac? Berapa kali dia kan? Kita bisa dibandingkan lah dekat kan. Ada kan? Bang. Tak pernah dekat lah. Benar? Siapa berapa? Alah, saya dulu. Korang lemah. Okay. So, apa namanya, intercut ni macam yang Nabil cakap, maksudnya scene tu mungkin tak habis ataupun scene tu sebenarnya ada continuity dengan scene yang lain. Contoh, paling mudah cakap telefon. Saya salah rumah awak, saya kat rumah saya. Tapi kita nak bergabung dialog ni sebenarnya ni. So, intercut. So, contohlah, saya bermula dengan saya punya dulu scene. Scene 1, INT pejabat saya kan siap. Saya bercakap telefon dengan RM100. Intercut. So saya ambil phone, tunggu. Intercut. Scene 2, rumah RM100, banglo. Siap. RM100 pick up call daripada Hairul Rizal. Jawab, hello, dia nak apa? Kau kat mana? Jom kita keluar. Pumpang. So, scene 1 intercut masuk scene 2, sambung terus. Okay, jangan ada intercut. Pergi rumah ni intercut, pergi rumah ni intercut. Buka scene baru, siap skrip kau cepat ke macam tu. Cakap telefon pun 10 scene dah. Padahal tak berubah mana kan. So, intercut tu 2 scene yang berlaku serentak. Okay. Scene 1, intercut, scene 2 settle. Yang ada scene 3, scene 4, scene 10.
habiskan conversation tu. Sebelum nak cut tu, kita kena berakhir dengan scene siapa? Scene saya ke scene dia? Jadi saya kata kita kat ni kalau korang salah, hura-hara. Macam mana nak dapat jawapan kepada soalan yang dekat tu senang je. Siapa yang buka scene? Dia masa kau terbentar duduk banglu, so saya yang buka scene, so habis pun dengan saya. Maksud habis dengan saya tu adalah penyerangan terakhir ketika scene tu saya. Maksudnya saya letak call ke okey dah bye. Okey, kita pun macam dekat telefon ada dia. Pajak lipat pun susah. Dah kau cut tu. Okey, jangan habiskan dengan dia. Kata orang confused. Kau yang call dia, lepas tu dia pula yang sambung scene tu. Kalau contoh situasi tu macam ni, kita kan kreatif. Saya jawab telefon. Saya call, dia jawab telefon. Lepas tu sebenarnya scene ketiga tu nak game juga. Kenapa tak nak sambung je kat bawah tu? Tak boleh lah, yang saya ni macam mana? Kau dah pergi sampai ke dapur, aku ni kat rumah masih lagi macam tu. So macam kena habis juga kat tu juga. Masuk scene 3, RM100 keluar daripada rumah, masuk Mustang dia pula. So maksud itu dah scene 3. Okay, faham tak? Faham Imam? Mek faham Mek? VO tak tu Mek? Okay. So, okay, tu scene untuk cakap telefon, scene yang paling mudah. Contoh scene yang tricky sikit. Siapa dia? Siapa dia? Kau lah. Nama siapa? Aisyah. Aisyah nak pergi seorang RM100. Kenapa kau dapat RM100? So Aisyah berada depan pintu rumah RM100, depan rumah banglo dia. Scene 1. Masuk scene 2, RM100 buka pintu. Kat situ kita letak, kita cut ke kat tu? Kita cut. If kita nak bercakap dekat situ sahaja. If kita nak bawa pergi ke dapur, yang kita kena angkut kamera ni semua keluar daripada set yang sedia ada ni, bawa pergi ke dapur, cut tu. If contoh depan pintu tu je conversation tu. Tapi Aisyah kan, Aisyah daripada lift tadi tu bawah depan pintu, si apa ni RM100 ni buka pintu, bercakap. So kat situ kita cut. So dua scene berlaku dalam masa yang sama. Dia boleh juga situasi Mac tengah makan, Mac rampas laki orang. Rating. Okay. Tengah ni pun bangun ni, Aisyah nak diserang. Kenapa kau rampas laki aku? Kenapa kau rampas Imam daripada aku? Imam fikir laki anda lawak. Imam tak lawak. Okay. Kenapa kau rampas dia daripada aku? Nak pergi serang. Situ pun intercut juga. Sebab intercut tu nak menceritakan dua scene yang berlaku dalam masa yang sama. Tapi saat lain lah, jangan pula kata bukan saat lain ke bang? Memang saat itu lain lah, tapi dalam masa yang sama. Maksudnya perjalanan dia nak pergi menyerang si Mac ni. Okay, faham? Tapi dalam kes tu, siapa mengakhiri scene terpulang pada pengakhiran scene tu lah. Dia tak macam cakap telefon tadi tu. Okay, clear eh? Dia ada situasi yang cakap telefon, situasi yang pergi serang rumah tu, situasi yang daripada tempat lain nak pergi ke serang juga. 3 situasi. Okay, tekan eh. Salah buat, praktikal kat sini, fail, tak dapat buat flag. Okay, next shot adalah arahan kepada kamera. Writer perlu ke buat shot? Siapa yang jawab tak tu? Kenapa tak perlu? Sebab tu kerja mengarah. Okay, bijak. Betul jawapan. Jangan buat kerja DOP, jangan buat kerja director. Nak bagi tahu daripada establish rumah ni, camera pan left and right lah, apa semua tu. Itu bukan kerja kita dan itu membuangkan kita punya ayat kita. Again, saya cakap 1 minit 1 page. If awak dah take over kerja orang lain, masukkan dalam kerja kita, memang skrip awak panjang lah cerita ni. Okay. Tapi, dia tapi kat situ, untuk benda-benda yang kecil,
Boleh lah kita bagi carangan. Bukan kita bagi arahan, kalau kita bagi carangan. Contoh, kita nak see you tu apa? Siapa tahu see you tu apa? Bagi jawapan. Close lah. EST? EST. Bukan INT atau EXT. EST. Establish. Lemah. Dia ayat dia lagi. Tiga. Apa namanya? Contohlah, kita kata nak establish rumah dulu baru tunjuk pelakon tu keluar. Tu tak apalah. Benda sikit-sikit macam tu. Kalau buat montage? Montage boleh. Montage memang writing yang tulis. Macam nak describe everything that happens on Betul. action camera. Tapi jangan melampau je lah. Jadi kita pergi montage kan, saya nak tuliskan yang pasal apa namanya establish dan see you. So maksudnya establish tu adalah kita macam nak bagi scene tu tenang sekejap, establish rumah sekejap, lepas tu baru nampak pelakon tu keluar ke apa ke. Ataupun kita nak bagi tahu close up tadi tu. Close up normally digunakan untuk benda-benda penting. Sebab kita takut bila kita tak tulis, tak ada siapa kat situ yang lihat. Contoh, cincin kahwin. Mungkinlah pelakon tu dia dah merajuk dengan isteri dah merajuk dengan suami bawa diri, tapi masih lagi pakai cincin. Maksudnya apa? Dia masih lagi ada hati dekat suami dia. Tapi kalau director tu tolong kita untuk establishkan cincin tu, bukan kepada penonton faham, dia masih suka laki dia lah. So tak perlu kita nak buat dialog. Sayang lagi kat dia. Kita pun kerja nak buat dialog macam tu. Macam kau ni marah-marah, lepas tu tiba-tiba suka apa semua kan. Biar benda tu dari dalam. Benda tu tak perlu ada dialog, tak perlu ada voice over, tak ada apa. Action sahaja. So kita minta lah kat situ channelkan untuk see you, cincin di jari manis Nabila. So nampak lah kat situ. Ataupun benda-benda penting yang lain. Contohnya dia ada habit yang suka letak telefon dekat tepi meja ke, habit lah, dia punya habit. So kita tulis lah kat situ. So next time bila dia orang shoot, contoh kat bilik, dia akan tahu dah, okay, jam dia memang kena kat situ je. Ataupun pelakon tu kidai. Sebab kita nak crime punya story. So sebenarnya dia kidai, tapi dia menyembunyikan identiti dia menggunakan tangan kanan. So kan bagi macam tu kan membantu untuk menyenangkan kerja kita dan menyedapkan kerja kita semua. Okay. So shot tu secara mudahnya jangan ambil kerja orang. Next, dah tak kena kot. Okay. Ni sesi kedua dah habis sebelum kita masuk pada adaptasi. Yang betul-betul adaptasi lah. Okay. Ada apa-apa soalan untuk ni sebelum kita pergi kepada adaptasi? Korang tak ada soalan, tanya doktor je. Tanya? Ini format tau, penting sangat-sangat sebab korang gagal format, gagal skrip. If korang tulis format tak betul, production tak nak ambil skrip korang, tak nak bayar korang, itu kesalahan diri sendiri. Jangan pula kata majoriti penulis baru akan claim idea dia dicuri, dirompak, idea dia diambil sesuka hati. Sebab inilah sebenarnya dia tak, bukanlah semua untuk jahat dengan orang lain. Kita pun jahat juga. Kita tak jujur dalam penulisan kita, tak buat betul-betul. Macam mana orang nak main kita? Kena jangan fikir jahat orang, fikir jahat kita dulu kan. Okay, so ada soalan? Satu sikit lagi? Boleh? Biasa kan, kita tanya kenapa format skrip selalu berbeza-beza? Dan kalau pelajar bertanya kepada saya, ini bergantung kepada penerbit dalam social TV, dia tak ada certain criteria format. So saya nak tanya dengan pendapat ini kan. Benda tu betul. Dan saya pun tak faham kenapa industri Tak sama. buat macam tu. Dia bukan format yang teruk, format yang biasa je. Contohnya ini bold, ini tak tapi bold. kita yang tengok macam geram dia kenapa buat macam ni. Macam spacing kau dah buat spacing 1.5, font kau tak betul. Yang macam tu lah. So benda-benda macam tu sebab tu yang tadi saya dah cakap dia orang follow yang saya Ya, ajak.
Itu basic. Sebab itu yang kita boleh kira satu page 1 minit. Kalau kita pakai format yang tak apa tu, yang double spacing lah, nak pakai Times New Roman sebab lagi besar dan lagi nampak panjang, itu semua trik, penipuan. So menjawab soalan itu maksudnya macam saya punya follow je yang itu. Cuma yang macam saya dah terangkan dari orang tadi, software is depends dekat orang. Tapi kalau boleh pakai Microsoft Word manual. Tapi manual tu sebenarnya kita kan boleh formatkan kat atas tu. Yang dia nak center ke justify ke apa kan. So kita dah klik je untuk reno. Klik je untuk practical. So kat situ kita senang bagi dekat director. Director nak olah ke, nak edit ke, AD nak buat jadual ke, apa ke, senang. Sebab yang lain-lain ni, dia tak ada format kita. So kita pakai Word je. Betul, tak semua orang ada format. Biasa penyepit dia pakai Word sahaja. Bagaimana macam application yang masuk? Kalau kat US kita tahu lah ada certain dia orang memang dia suka pakai application yang tertentu kan. Kalau kat Malaysia ni tak, walaupun hanya sekali better menggunakan Word kan. Tapi apa lagi application yang boleh dijadikan sebagai alternatif kita? Dia tak ada orang kata benda yang float. Maksudnya producer pun dia tak ada kata macam dia tulis pakai apa, jangan pakai ni pakai tu. Dia tak adalah macam tu pun. Cuma bila kita dah lama, kita rasa macam benda tu lagi senang dan kita follow je apa yang itu. As long as betul apa yang kita buat tu. Cuma macam format tu bergantung pada kesenangan kita. Sebab macam tadi orang pun pakai writer duet. Ada satu writer dia suka pakai writer duet sebab dia menulis berdua. Sebab writer duet ni kan macam kita tak apa, korang tu boleh nampak. Orang tu tak apa, kita boleh nampak. So even though hujung sana, hujung sini boleh lagi kan. Setiap orang dia suka macam tu. So industri tak menetapkan. Cuma kadang ada juga lah dia minta macam pakai final draft. Betul. Yes, final draft. Ada juga yang certain lah. Tapi mostly kebanyakannya paling selamat ialah Word kan. Kita set sendiri. Okay. Sebab kadang-kadang kita ada director yang suka olah skrip. Betul. So kita tak boleh limitkan begitu walaupun kita suka ke tak suka ke, tetap berlaku juga. Dan director tu pun takkan nak contoh dekat paper yang dah print sebab aduh pula kejap lagi kan. So kita hormat dia hormat kita, macam tu lah konsep. Student? Jelas sama student Cepat, format ni kalau korang gagal macam saya kata tadi memang gagal terus. Sebab saya pernah berlaku hal itu apabila ada saya pernah dikontikan untuk buat network, saya kerja production kat radio. Dia sedang masanya tak nampak ni. Okey. Dia ada Syariman. Masa tu Mio Syariman saya pernah pergi office kat Raja lah. Kat situ. Dia apabila isunya apabila penulis hantar ikut software, bila hantar kat penerbitan nanti, kita tak boleh nak edit. Bila kita tak boleh nak edit, tak semua syarikat penerbit production lah yang tahu nak edit. Sebab tu kita suggest Word. Sebab tu kalau pelajar datang kepada saya hantar software, saya tolak. Saya nak mereka belajar daripada Word. Sebab apa belajar apabila hantar melalui Word nampaklah macam old school sikit. Tetapi itu yang sebenarnya nak syarikat-syarikat itu semua. Mereka nak yang Word yang biasa sahaja. Sebab kadang-kadang bila Word mereka boleh edit. Sebab bila datang kat saya konti, saya akan ubah pergi ke tengah. Sebab tepi tu saya boleh conteng apa benda, set apa ke benda prop atau benda-benda macam tu. So bila datang betul-betul pelbagai format, software-software, tak semua production luar yang orang production yang tahu software-software ni. Dan lagi satu sebenarnya bukan production saja, kadang-kadang stesen TV baca skrip. Saya buat kerja dengan Isro, kadang-kadang Isro baca skrip. So bila dia nak baca skrip, dia nak terus conteng. So biasa kita bagi dalam Word, dia orang senang buka. Itu sebab kalau orang kata software, saya tak bagi software, saya kata bagi Word saja. Bukan kita tak advance. Bukan Stesen TV tak advance ya. Bukan tak advance. Stesen TV memang dia akan suruh tukar balik. Kalau nak jadi scriptwriter, senang bekerja. Senang bekerja. Yang kata lecture korang minta pukul. Ke korang kata aku yang sebab objektif kita buat skrip, kita nak buat skrip. Objektif buat skrip, kita nak buat skrip. Okay, clear untuk ni format ni. So dah boleh tulis skrip. Lepas ni kau ada satu ni. Mana tadi satu bina 100. 100. Lepas ni di sana ni. Bina dapat 100. Fall in the right place. Right place. So
So lepas ni korang ada assignment yang korang kena buat satu novel tu setiap orang satu bab. Adaptation setiap bab tu korang script. So kat situ kalau memang format salah, saya akan terus cakap kepada Ella, fail. Walaupun satu kesalahan. Format bukan bahasa ke apa, tak format. Format satu salah, saya kata kepada Ella, fail. Tak boleh jadi writer. Tahu, saya tegas kan kat situ. So kalau markah awak, kalau Ella kata fail, fail lah maksudnya. Okay, so kita masuk dekat adaptation tu. Siapa yang baca? Adaptation ni kan sebenarnya bermula bila? Siapa tahu? Baru-baru ni ke? Dah lama ke? Kita jumpa di Malaysia. Adaptation di Malaysia. Adaptasi kan luar tadi. 19 tu dah betul lah. Ha? Bukan. Ke belakang lagi. Cepat, siapa dapat jawab soalan ni? Dia dapat 2. Tak tepat. Janganlah Google. Tak sah. Betul-betul dah setuju dengan orang ni. Exam pun Google. Nak duit pun Google. Serasa saya itu apa? Asal macam salah je. 1936? Tak. Yeah, bukan. Daripada filem apa tu yang Laila and Majnun. Kan ya? Adaptasi kan ya? Bukan, itu bukan kira adaptasi. Itu kan cerita, bukan dongeng, maksudnya cerita-cerita yang diceritakan. Arabians punya night begitu kan? Laila and Majnun. Dia kalau ikutkan, bagi jawapan dah 1940. 40 je tadi. 3 tu orang lain buat. 1940 tu mana sekadar original. Jenis sebenarnya drama adaptasi drama Melayu. Mana sekadar tulis untuk fakulti bahasa publikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jurnal Perpadanan Melayu jilid 9 2014. So dia kata adaptasi bermula pada adaptasi dimulai oleh Zabba pada tahun 1940 dengan mengadaptasi karya Shakespeare dan Taufik Al-Hakim. So itu lebih kepada drama pentas saya rasa. So actually adaptasi kan luas. So 1940 kalau ikutkan jurnal ni lah. Kalau ikut kajian saya 1936 tu lah. Kalau ikut kajian saya lah. Tapi okey je kan. Memang certain writers macam Manas Iskandar memang dia memang ambil lah Manas Iskandar because I pun memang buat adaptasi ni kan. Tapi mine is more on the animations. Jadi basically kalau ikutkan Arabian Night tu kita lebih awal lagi lah, Laila Majnun tu 1936. Tak apa, nanti kita sama-sama Google balik kan. Ini based on genre lah. Betul. Tak ada sangkalan. Tidak menyangkal langsung. Okay. So adaptasi ni ada berapa jenis? Okay. Sebut. Siapa yang bagi jawapan paling rare, saya bagi 2 lah. Tadi dah janji 2 tak ada jawab kan. Siapa yang bagi jawapan paling rare? Bukan paling betul paling rare. Banyak betul. Nanti betul banyak Kan? Dia macam orang tak boleh fikir pun untuk ada adaptasi. Cubalah sebut satu demi satu. Tak payah target yang 2 tu, target yang susun dulu. Mana tahu yang susun tu betul. Okay, first adaptasi novel. Lepas tu adaptasi sejarah. Itu
Itu adaptasi ke sejarah cerita betul? I cakap dia. Cepat. Takkan tak tahu adaptasi. Kita boleh adaptasi daripada cerpen, daripada puisi, daripada lirik, daripada drama pentas, daripada komik, lagi banyak sebenarnya benda yang korang boleh dapat duit. Anekdot. Sekarang Tak dengar aku jawapan-jawapan balik sangat. Adaptasi pentas kepada TV ke kepada filem, adaptasi drama luar kepada drama kita, adaptasi filem pendek kepada TV ke filem pun boleh juga. Adaptasi contohnya macam I Can See Your Voice, itu pun kira adaptation juga. Mas Singer, adaptation juga. Okay. So tak boleh lah. So tapi kalau kisah benar tu kita kata tu adaptasi ke bukan? Macam mana? Kalau kisah benar, macam tadi lah kita patah balik pasal etika tadi tu kan. So saya datang, ni cerita benar saya tahu. Kumpang-kumpang betul tak? Itu adaptasi ke bukan? based on a true story. Dokumentari tu benda lain, kan? Ni cerita. Oh, cerita Ya. orang biasa. Kalau saya kata bukan, Saya bagi dua. Betul bukan? Ya. ya betul je. Betul bukan? Kalau kisah benar tu kita tak panggil adaptasi. Sebab tu kira macam kita inspirasi daripada kisah benar ataupun berdasarkan kisah benar. Okey? Macam Based on the true story. cerita seram lah, apalah. Macam baru ni dekat Isro Citra, tajuk Angah tu berdasarkan kisah benar. Kita pun tak tahu betul ke tak betul kan. Tapi dia kata dia claim macam tu. Macam tu. Sebab dia tak boleh kata adaptasi daripada kisah Angah. Sebab kisah Angah tu tak pernah dibuat di mana-mana. Contoh daripada Angah tu Tidak pernah diterbitkan. baru boleh kata adaptasi. Dia adalah tangan yang fresh. Telemovie Angah tu fresh. Kisah benar dijadikan drama fresh. So kita tak boleh panggil dia adaptasi. Okay? So kalau terjemahan, menterjemahkan novel daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Chinese. Bukan adaptasi. Kita go seorang-seorang lah. Lembab sangat gua ni. Bukan. Adaptasi. Bukan. Adaptasi. Bukan kan adaptasi? Adaptasi. Awak? Adaptasi. Bukan. Saya tanya. Jawapan dia adalah adaptasi. Dalam genre yang sama juga, dia kata benda tu sebagai saduran. So bila dia kata saduran, maksud kita menyadur benda tu, kita translatekan kepada bahasa lain. Dia konsep dia sama macam kita adaptasi drama Filipina. Sebab kita daripada teks A kepada teks B. Sebab tu dia kata adaptasi juga. Saduran, menyadur. Google kamu saya baru. Kamu pun nak kena belajar saduran tu apa. Saya tambah sikit. Apa dia boleh? Yang tadi bukan trans. Yang tadi tu kenapa dia bukan adaptasi? Apa-apa yang lisan bukan adaptasi. Adaptasi adalah senang faham. Adaptasi adalah cerita tu dah ada. Kan cerita tu you tukar kepada cerita lain daripada cerita itu. Tapi dalam bentuk yang lain. Itu adaptasi. Terjemahan bukan adaptasi sebab terjemahan itu adalah cerita tu dah ada, dia tukar je bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Cina, apa dia terjemah aja. Jadi dia cerita yang sama. Itu dia panggil apa dia? Masih adaptasi. Yang lisan lah, yang lisan interview yang cakap itu bukan adaptasi. Okay kan? Nanti nak masuk kelas lain. Nanti dia repeat balik soalan lah. Dah belajar